أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمعلمينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهم رشدنا وقنا شر الظالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bersama pada malam ini dalam rumah Allah Subhanahu wa taala bersama, sementara kita menunggu masuknya waktu fardu Isya. Kita dapat insya-Allah mengutip sedikit mutiara-mutiara yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadikan dia sebagai panduan hidup kita di atas muka bumi ini, agar dapat kita mengecapi kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan akhirat. Moga dalam petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ini dapat memberi kebaikan kepada kita selama mana kita menghayatinya, kita mengambilnya, kita mengamalkannya dan menjadikannya sebagai makanan ruh kita. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nak masuk bulan Ramadan di akhir-akhir dah. Sya'ban. Moga Allah Subhanahu wa taala berkati kita dalam bulan Sya'ban ini, dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Dan Allah Taala sampaikan kita dalam bulan Ramadan, kita dapat beramal dengan amalan-amalan dalam bulan Ramadan, dengan puasanya, dengan tahajudnya, dengan baca Qurannya, dengan ibadat pada waktu malam, ibadat yang sunat-sunat dan sedekah, sehinggalah ke akhir Ramadan. Dan Allah Ta'ala terima semua amalan kita dalam bulan Ramadan. Dan Allah Ta'ala ampunkan kesalahan kita selama mana kita hidup di atas muka bumi ini, sehinggalah ke akhir hayat kita. Dan Allah Ta'ala kurniakan lagi nikmat Ramadan berkali-kali lagi, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala tentukan ajal kita bertemu dengannya. Tuhan rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dapat melakukan amal ibadah yang terbaik pada bulan Ramadan ini berbanding dengan Ramadan yang lepas. Mungkin lepas kita dah azam elok, mungkin ada halangan-halangan dan tak dapat kita nak laksanakan dengan baik. Hanya sempat puasa buka. Kan?
yang lain tak sempat. Tahun ini kita azamkan yang terbaik juga insya-Allah. Semoga Allah SWT bagi kekuatan kepada kita, kesungguhan, ketekunan, kerajinan dan himmah yang tinggi. Serta Allah Ta'ala permudahkan kita untuk kita melaksanakan segala perintah berpuasa yang wajib dan melaksanakan yang sunat-sunat dengan lebih banyak juga. Supaya Allah Ta'ala terima segala-galanya. Contoh kita tak tahu, ada sahabat-sahabat kita hanya sempat mengecapi Syaban sahaja. Masuk Ramadan tak sempat. Ada sahabat-sahabat kita yang sempat hanya sampai pertengahan Syaban saja. Tak sempat dah nak masuk Ramadan tahun ini. Kita pun tak tahu ajal kita, akhir hidup kita. Adakah hari ini, malam ni saja? Adakah besok, lusa? Ataupun nampak saja nak bulan Ramadan, dah habis saja kita. Tak sempat kita nak masuk Ramadan. Mintalah kepada Allah SWT, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga kita dapat ambil kebaikan-kebaikan yang Allah SWT sediakan dalam bulan Ramadan. Dan kita usaha sungguh-sungguh supaya amalan di Ramadan kita itu diterima oleh Allah SWT. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Orang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan keadaan dia beriman dan bersungguh-sungguh, ikhlas sungguh, Allah SWT ampunkan dosanya, apa yang dulu dah dibuat dan apa yang akan datang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, semoga kita dapat apa yang Allah SWT janjikan. Dan kita buat dengan sebaiknya seperti mana contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita sambung hadis kita dalam kitab Riyadhus Shalihin yang syaratnya Dalil Al-Falihin ini. Kita lihat beberapa hadis. Mungkin hadis kita lihat malam ni malam penutup bagi bulan Syaban. Bulan Ramadan mungkin kita tak ada kuliah malam, kan tarawih, dan mungkin juga ini adalah penutup bagi kuliah kita dan juga penutup bagi jilid yang pertama. Hingga 3 hadis saja. Sempat tak sempat ataupun cukup tak cukup waktu untuk kita habiskan pada malam ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, dalam sebelum tu kan dalam kitab ni ada Dalil Al-Falihin dari kitab Riyadhus Shalihin, kita telah membaca sebanyak 544 hadis. Panjang kita mula kuliah dulu, tahun berapa saya tak ingat. Sejak kita mula dulu rasa kalau ada catatan sini, akhir-akhir je saya tulis tarikh. Depan-depan tak tulis. 2017. Kita mula 2017, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7 tahun kita baca. 544 hadis. Jadi insya-Allah selepas Ramadan insya-Allah kita akan sambung jilid yang baru. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-17 dasar lagi dalam bab haramnya zalim, haram membuat kezaliman terhadap orang lain. Hadis yang ke-17 daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha. Daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ummi Salamah dia kata, diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innama ana bashar wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd fa'aqdiya lahu binahwi ma asma' faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi
fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Hadis muttafaq alaih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, bahaya. Kan? Ini kalau orang yang jadi peguam bela, peguam cara, kan? Ataupun sesiapa yang menjadi saksi, sesiapa yang berhujah depan orang untuk nak menegakkan benang yang basah, dengan hadis ini insya-Allah. Moga kita bertaubat pada Allah SWT kalau sekiranya kita buat perkara yang salah. Kalau kita buat perkara yang salah, kita bertaubat pada Allah SWT. Kalau kita dalam keadaan orang yang benar dan kita menegakkan perkara yang benar dan kita menghujahkan perkara yang benar, walillahil fadlu wal minnah, kelebihan yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, Nabi bersabda, sesungguhnya aku ni hanyalah manusia. Dan kamu semua, apabila kamu berbalah tentang sesuatu perkara, kamu datang kepada aku. Berebut harta, berkelahi, bergaduh, barang dan sebagainya. Bila bergaduh saja, berjumpa Nabi SAW, nak suruh Nabi SAW hakimi, adili. Kan? Nak suruh Nabi SAW selesaikan. Jadi bila dah bergaduh, mai jumpa Nabi SAW. Aku ni manusia juga. Kan? Hampa datang nak minta suruh aku hakimi engkau. Wala'alla ba'dakum, Nabi SAW sabdakan lagi, an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd. Mungkin dia ada di antara kalangan kamu yang lebih fasih, yang lebih pandai berkata-kata dengan hujahnya daripada kawannya yang lain. Dua orang bergaduh, seorang ni pandai cakap, yang seorang lagi ni tak pandai cakap. Jadi dua-dua berhujah depan Nabi SAW. Siapakah yang dipandang? Kalau main depan kita, orang yang pandai bercakap dengan orang tak pandai bercakap. Jadi siapa lagi kita nak tengok? Oh betul juga. Nak mengatakan, oh dia ni pandai bercakap, dia kata macam ni, dalil dia, bukti dia. Dia kona kot sana, kona kot sini. Kan? Mana yang kita nak terima daripada orang yang tak pandai bercakap? Ya betul, saya memang datang. Saya datang lalu jalan tu. Kan? Cakap betul saja. Tak tahu nak membawa bukti, nak meyakinkan. Tak pandai nak meyakinkan orang. Ada antara kalangan kita kan, tak boleh. Boleh cakap benda yang betul saja. Nak meyakinkan semua-semua orang, dia tak. Ada sebahagian orang, dia boleh bercakap. Kalau dia bercakap, buka saja mulut, orang boleh percaya percakapan dia. Dengan nada dia, dengan cara percakapan dia, kan, dengan lenggok bahasa dia guna. Orang yakin, walaupun dia cakap tipu. Ada, tuan-tuan. Itu bahaya. Ini yang Nabi sebutkan, ada di kalangan antara kamu yang datang, dah bergaduh, berkelahi tentang suatu perkara, datang nak diadili, nak minta aku hakimi. Ada sebahagian kamu ni, di antara dua itu, yang pandai berkata-kata, yang seorang lagi tak pandai. Fa'aqdiya lahu binahwi ma asma'. Maka aku akan menghukum atasnya atas apa yang aku dengar. Nabi SAW kata. Jadi aku dengar daripada dua pihak, hujah-hujah daripada dua pihak, aku mendengar. Maka orang yang pandai berhujah, pandai berkata-kata itu sudah tentulah kata-katanya lebih meyakinkan. Maka aku terima hujah dia dan aku hukum atas seorang yang lagi. Atas kadar apa yang aku dengar. Syarah ini disebutkan, syarah dalil Falhid disebutkan, فَيُزَيِّنُ كَلَامَهُ بِحَيْثُ أَظُنُّهُ صَادِقًا فِي دَعْوَةِ. Maka dia memperelokkan perkataan dia. Percakapan dia tu dia hiasi, mungkin ada lenggok-lenggok bahasa, kan, dia kona kok sana, kona kok sini. Maka bila aku mendengar tu, aku menyangka dia ni betul apa yang dia hujahkan dalam dakwaannya, kan. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Barang siapa yang aku jatuhkan hukuman baginya ke atas saudaranya itu dengan kadar apa yang aku dengar daripada hujah-hujahnya yang salah itu tadi,
maka seolah-olah aku memotong ketulan-ketulan api neraka dan aku bagikan padanya. Ataupun maksud dia aqta'u lahu qit'atan minan nar, aku tentukan baginya bahagian dalam neraka. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahaya. Kalau kita ni seorang yang jadi saksi di mahkamah, kita tahu kawan kita ini tak salah. Kawan kita ni salah. Kita tahu kawan kita ni salah. Tetapi sebab kita nak selamatkan kawan kita ni, kita berhujah dengan hujah yang terbaik, kita buat rujukan, kita carilah dalil-dalil, kan, petunjuk-petunjuk yang boleh meyakinkan hakim, maka dia terlepas daripada kesalahan. Maka apabila hakim menjatuhkan hukuman ke atas kawan kita tu padahal dia bersalah, tetapi dijatuhkan hukuman tak bersalah dengan hujah kita, maka hakim itu telah menentukan neraka bagi kita. Alhamdulillah. Kan? Kena berhati-hati dalam berkata-kata. Begitu juga kita buat fitnah kepada orang, kata dengan perkataan-perkataan yang terbit daripada mulut kita itu, apabila kita bercakap saja orang semua percaya. Perkara yang tak betul, tapi kita olah percakapan, tulisan kita itu supaya meyakinkan orang. Orang pun yakin dengan apa yang kita tulis, apa yang kita katakan. Maka fitnah yang besar, tuduhan yang besar, orang pun percaya, orang tinggal dia, orang pulau dia, orang hukumkan dia dengan sebagai yang tak baik. Neraka tempat kita. Itu pengkhianatan, kezaliman yang kita lakukan terhadap saudara. Walaupun bukan secara direct. Kalau pengkhianatan secara direct yang kita baca hadis-hadis sebelum ni, kita makan harta dia, kita curi harta dia, kita pukul dia, kita bunuh dia dan sebagainya, itu secara direct. Ini tak direct. Kan? Secara tidak langsung. Maka kita telah mendapat neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan yang dirahmati tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Al-Aquli dalam hadis ini, harus bahawa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum harus berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana orang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkinkah dia tak tahu satu perkara apabila datang kepadanya orang yang nak hukumkan perkara-perkara yang berkaitan antara mereka. Ada dua orang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkinkah Nabi tak tahu? Mungkin kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala izinkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh tahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya pengetahuan dalam perkara itu, siapa betul siapa salah. Jadi dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala mungkin Allah taala tak izinkan, ataupun mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan, mengatakan kebenaran yang dia ketahui, menyembunyikannya supaya tidak berlaku di suatu hari nanti semua orang yang berhukum ni, orang dah tahu dah, dia ni tahu dah hukuman, dia tahu dah siapa salah. Kalaulah sekiranya Nabi SAW diwahyukan oleh Allah SWT tentang siapa yang datang berhukum di depannya itu, yang mana betul, yang mana salah, dan Nabi SAW tak perlu mendengar hujah-hujah dan dalil-dalil dan bukti-bukti yang dikemukakan, dan Nabi terus jatuhkan hukuman, maka nanti akan datang, akan menjadi ikutan orang ramai. Umat Nabi SAW tak perlu lagi bawa bukti, tak perlu lagi bawa saksi, tak perlu lagi datang berhujah depan hakim. Itu hikmah ilahiyah yang Allah SWT nakkan supaya Nabi SAW apa sahaja masalah, pergaduhan, perbalahan, datang yang mendakwa bawakan bukti. Kan? Bawa bukti, bawa saksi dan sebagainya supaya berhujah di depan Nabi SAW. Supaya diikuti selepas itu oleh qadhi, hakim dan sebagainya, kena berpandukan kepada bukti. Dan Nabi SAW yahkumu bainan nasi bil zahir. Nabi SAW menghukum di antara kalangan sahabat-sahabatnya, kalangan manusia, dengan apa yang dia lihat daripada bukti dan dalil dan hujah. Nabi tak menggunakan wahyu. Boleh saja Allah SWT bagi wahyu, ini salah, ini salah. Dan terbukti dalam beberapa hadis, beberapa keadaan, Nabi SAW lebih tahu daripada dulu.
apa yang berlaku di antara kalangan sahabat. Kan? Dan Nabi SAW mengetahui perkara-perkara yang kita tidak ketahui secara zahir dan juga secara sir. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmahnya. Dan apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini, kita berhati-hati ketika mana kita dilantik, dipanggil untuk menjadi saksi. Maka kita menjadi saksi, memberikan penyaksian kita itu dengan benar. Dalam mahkamah pun dia akad sumpah. Saya tak ingat dah. Dulu ingat dah. Saya bersaksi dengan apa yang saya katakan ini adalah benar. Semata-mata benar, tiada yang tidak benar, melainkan benar belaka. Kan kita dah bersumpah depan tu, mak kita melakukan kebenaran. Kita nak katakan sesuatu yang benar. Tetapi manusia ni, lidah ni tak bertulang. Kan boleh saja dia mengatakan sesuatu yang tidak benar. Sehingga meyakinkan orang lain bahawa ianya sama ada benar ataupun tidak. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berhati-hati dalam berkata-kata yang boleh mengakibatkan kemusnahan dan kerosakan kepada orang lain. Hari ini banyak sangat fitnah, tuan. Dan yang mudah tersebar. Kan? Fitnah dalam media sosial, fitnah secara percakapan di video dan sebagainya, banyak sangat. Dan kita apabila kita dapat satu berita, dapat satu khabar, maka kita carilah kebenaran sebelum kita sebarkan ataupun sebelum kita yakin, percaya dengan khabaran yang disampaikan. Semoga kita tidak termasuk dalam kesesatan dalam hal tersebut. Tak jadi orang yang bersalah, tak terlibat dengan kesalahan yang dilakukan itu, tak pula menyebar perkara-perkara yang tidak benar dan tidak betul. Semoga kita terhindar daripada fitnah-fitnah tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang keduanya hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anha. Qal, ada satu hadis lagi yang diriwayatkan sebelum itu. Ada satu hadis lagi yang diriwayatkan daripada hadis Imam Al-Bukhari yang berkaitan dengan perkataan kalam-kalam yang tidak benar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah, dia akan berkata-kata dengan satu-satu kalimah, min ridwanillah, daripada apa yang diredai Allah Subhanahu wa taala, perkataan yang baik, perkataan yang benar yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, la yulqi laha balan yarfa'uhu Allah biha darajat, yang dia tak sempat, tak tahu pun adakah itu benar atau tidak, tak sempat nak rujuk, tetapi dia mengatakan satu yang benar, satu yang baik, tak sempat nak tengok, tak sempat nak periksa, tak sempat nak rujuk, tapi perkara itu adalah perkara yang baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala angkat darjat dia. Sebab apa? Perkara itu perkara yang baik. Kan? Kita pun hari ini mungkin kita dapat tahu, dapat bezakan, kita semua ada pengetahuan, ada akal fikiran yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan, kita boleh membezakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang meragukan. Jadi sekiranya perkara itu baik, kita katakan ianya baik, kita sebarkan, maka kita akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Taala angkat darjat kita. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Dan sesungguhnya seorang hamba mengatakan sesuatu perkataan daripada yang dimarahi, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak tahu pun dan dia tidak periksa pun, maka akan membawa dia ke dalam neraka jahannam. Perkara yang dia cakapkan, perkara yang dia ucapkan, perkara itu perkara yang buruk, perkara yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dia sebarkan, dia bawa, dia bercakap, maka dia telah membawa diri dia masuk ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Kan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan perkara yang baik maklum, perkara yang buruk maklum. Antara dua perkara yang baik dan buruk itu syubhat.
tinggalkan. Kita ambil yang baik. Itu yang dirahmati Allah SWT. Supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan terusnya dapat neraka bukan dapat syurga. Jadi kita nak supaya kita jadi orang yang terbaik. Orang baik bersama dengan orang baik dan masuk ke tempat yang baik. Jadi kita buat yang baik-baik. Yang baik itu jelas. Dan yang buruk itu pun jelas. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang ke-18 daripada Ibnu Umar, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yazala al-mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar, dua-dua orang sahabat, semoga Allah Taala redha mereka keduanya, berkata sabda Nabi SAW, sentiasalah seseorang mukmin itu berada dalam kelapangan dalam agama, berada lapang, baik, kan, elok dalam agama dia, sehinggalah selama mana dia tidak menumpahkan darah yang haram secara haram, dia tidak menumpahkan darah secara haram. Orang manusia ni, seorang manusia ni, selagi mana dia tidak membunuh, selagi itulah dia berada dalam keimanan yang baik, sebab jadi seorang mukmin yang baik. Kan, kita pernah bunuh orang juga? Tak pernah lah kan? Siapa pernah bunuh orang hebat lah kan? Kalau orang dulu, pendekar dulu kan, geng-geng samsing kan, minta maaf lah kalau ada kaki-kaki pukul kat dalam ni kan, yang samsing jumpa sama-sama macam anda bunuh berapa orang, tu dia kan, boleh bangga tak bunuh berapa orang kan. Saya dah bunuh beratus-ratus ekor cicak kan. Gitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selagi mana kita tidak melakukan pembunuhan, selagi itulah kita seorang mukmin yang baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan adakah kita hanya membunuh itu hanya dengan kita pegang pisau, pegang batu, pergi pukul orang sampai mati? Berkaitan dengan hadis yang sebelum ni juga, perbuatan yang zalim itu kita menentukan kematian seseorang itu dengan cara yang salah. Jadi saksi, bawakan bukti, kan, kita pengaruhi hakim supaya mengatakan bahawa dialah yang bersalah dan seterusnya dia dijatuhkan hukuman bunuh, maka itulah penyaksian yang membawa kepada kematian orang yang tidak sepatutnya mati. Orang yang tidak sepatutnya dijatuhi hukuman mati, dengan sebab kita dia dijatuhkan hukuman mati, maka itu pun sebahagian daripada membunuh, menumpahkan darah secara haram. Auzubillah min dzalik. Moga kita tidak terdedah kepada perkara-perkara fitnah terbalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis yang terakhir, hadis yang ke-19, yang diriwayatkan oleh Khawlah binti Thamir al-Ansariyah, wa hiya imra'atu Hamzah radhiyallahu anha. Khawlah bin Thamir al-Ansariyah ni isteri Saidina Hamzah radhiyallahu anha. Siapa dia? Saidina Hamzah. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, Saidina Hamzah adalah bapa saudara kepada Nabi SAW. Bagaimana keadaan dia meninggal? Dia meninggal dalam peperangan Uhud. Dan orang yang membunuhnya adalah hamba kepada Jubair bin Mut'im. Hamba kepada Jubair bin Mut'im.
Jubair bin Mut'im dia kata apa kepada Wahsy? Wahai Wahsy, kalau hang dapat bunuh Hamzah, maka engkau dibebaskan. Dia hamba kepada Jubair bin Mut'im. Maka Jubair bin Mut'im bagi kat dia, kalau engkau dapat bunuh Hamzah, maka engkau bebas. Tak jadi hamba lah, merdeka. Maka dia pun ikut orang masuk peperangan, sehinggalah dia jumpa Sayyidina Hamzah. Selepas Sayyidina Hamzah membunuh seorang dalam medan perang tu, dia bersembunyi di belakang batu. Wahsy ini sembunyi di belakang batu. Maka apabila Sayyidina Hamzah berjalan hampir kepada dia, dia terus baling tombak, kena Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, tembus badan Sayyidina Hamzah di bawah pusat, maka mati Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Kan? Inilah kisah yang mengatakan bahawa orang yang dibunuh dan orang yang membunuh masuk syurga. Siapa? Sayyidina Hamzah sudah tentu syahid, masuk syurga. Siapa lagi yang membunuh itu masuk syurga? Wahsy. Wahsy yang bunuh Sayyidina Hamzah ni lah. Setelah daripada dia bunuh Sayyidina Hamzah, dia duduk di Taif, dan ketika itu ada sekumpulan Taif yang nak pergi berjumpa dengan Nabi SAW, dapat khabar untuk nak mengislamkan mereka. Mereka menghantar kumpulan-kumpulan yang ada di Taif ni, nak hantar satu kumpulan pergi jumpa Nabi SAW Islam. Maka dia pun ikut sekali, pergi masuk Islam, jumpa Nabi SAW. Bila jumpa Nabi SAW, "Engkaukah Wahsy?" Nabi SAW tanya Wahsy, "Engkaukah Wahsy?" Dia, "Engkaukah yang bunuh Hamzah?" "Seperti mana yang kau dengar, Rasulullah." "Aku, boleh tak kau jangan perlihatkan lagi wajah kau depan aku?" Nabi SAW. Maka dia pun pergi. Dia pergi, dan satu ketika diceritakan lagi, dia ceritakan dalam hadis ada disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Dia ceritakan lagi, pada satu ketika peperangan berlaku, maka aku dengar Musailamah Al-Kadzdzab. Bukan Musailamah Al-Kadzdzab ni apa? Orang yang mengaku Nabi. Dia pun ikut masuk dalam satu perangan, aku pun masuk. Dia berjanji bahawa kalaulah aku dapat bunuh Musailamah Al-Kadzdzab, maka aku nak menggantikan kesalahan aku membunuh Sayyidina Hamzah. Maka dia masuk dalam medan perang tu, dan dia ada peluang untuk bunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Maka dia bunuh Musailamah Al-Kadzdzab dalam peperangan tersebut. Maka dia Islam dengan Islam yang baik. Dia berjanji untuk mengganti kesalahan dia itu dengan kesalahan yang baik yang lain. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kamu gantikan, kamu ikuti dengan segala kesalahan yang kamu lakukan itu dengan kebaikan, maka ia akan menghapuskan kesalahan kamu. Selepas kita buat satu kesalahan, kita buat kebaikan banyak-banyak. Moga Allah Ta'ala terima sungguh-sungguh taubat kita, penyesalan kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat yang banyak selepas itu. Dan Allah Ta'ala akan hapuskan keburukan yang kita pernah lakukan. Itulah kisah Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Dua-dua masuk syurga. Yang dibunuh dan yang membunuh masuk syurga. Besar rahmat Allah SWT. Indahnya Islam. Tak yakin lagi dengan Islam. Kan? Hang buatlah dosa banyak semasa hang kafir. Hang buatlah dosa sebanyak mana pun, hang bunuhlah orang sebunuh banyak mana pun, hang buatlah apa-apa kesalahan pun yang Allah Ta'ala tak reda atas muka bumi. Tapi kalau kau masuk saja Islam, dosa-dosa kau. Buat pula kebaikan dari Islam, Masya Allah. Kan? Kalau dia pun musuh kita, dia pernah bunuh bapak kita ke, dia masa kafir, pernah bunuh bapak kita, masuk saja Islam, kita tak boleh dah pegang pedang pergi pancung kepada dia. Dia dah orang Islam. Tak boleh dah. Rahmat Allah SWT bagi kepada kita orang Islam. Apalagi yang kita nak ingkar ketentuan yang rahmat Allah SWT. Dan itulah kebaikan yang ada dalam Islam. Kan? Kita nak pertikaikan lagi. Kan? Siapa kita? Untuk yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Khawlah binti Thamir Al-Ansariyah ini, itu imra'ah
Hamzah radhiyallahu anhu. Setelah mana meninggalnya, syahidnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anha, maka pada Sayyidatina Khawlah binti Thamir ni dia berkahwin pula dengan tadi Nu'man bin Ajlan, sahabat Rasulullah Al-Ansari. Dia berkahwin pula dengan Nu'man bin Ajlan, Khawlah binti Thamir, isteri kepada Sayyidina Hamzah, mak saudara Nabi lah, kan, mak saudara Nabi SAW. Maka dia mengatakan bahawa aku mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah. Sesungguhnya seorang lelaki yang menggunakan harta Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa hak, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Dia menggunakan harta Allah. Harta Allah itu apa? Harta Allah. Harta Allah itu adalah harta orang Islam, harta Baitul Mal, harta zakat dan sebagainya. Hak masjid, kadang-kadang kita main basuh kereta ke ayak masjid. Main ke masjid basuh kereta. Itu tanpa kebenaran orang Islam, kita menggunakan harta Allah tanpa hak, maka neraka. Alhamdulillah dari. Mungkin kita boleh minta izin ataupun sebagainya. Moga Allah Ta'ala rahmati kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, berjaga-jagalah kita daripada kita melakukan kezaliman, kita melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita sebagai orang Islam, mengakibatkan orang lain teraniaya, mengakibatkan orang lain musnah, rosak dan sebagainya. Kita pelihara diri kita, pelihara agama Allah, pelihara syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita dapat kebaikan di dunia dan akhirat, dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersambung insya-Allah selepas bulan Ramadan dengan jilid yang baru. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'na wa ma sami'na wa ma hafadhna wa ma 'allamtana wa ma fahamtana min al-'ilmi wal Qur'an. Allahumma afridhu ilayna wa qta hajatina ilayhi ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min 'abdika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min ista'adha min 'abdika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta al-musta'an wa 'alaika al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.